Nuang offer balik ke dia offer dah lama. Dia tak pasti. Memang Dia aku tak salah dia macam Asrul dia memang dia tak magar je. pasal dia follow dia mesti dalam ni. Sebab Dia dia mesti dalam ni. Jadi dia memang dia tak ada pilihan. Dia tak ada pilihan. dia pun tak ada tema. Dia buat hal dia sendiri lah. Tapi ada lah. Dulu masa dengan aku lah jadi tukang. Assalamualaikum sahabat-sahabat. Kita akan mula 3 minit bagi tempoh 3 minit je. Saya nak dia naikkan booster. Okay, hari ni kita ada isu sikit. Mungkin kesinambungan cerita pagi tadi yang kita boleh kongsikan pada malam ini. 2 minit lagi ya. Baru dia. Kau biasa dia tu. Macam biasa lah. Kau kan tanya Arif tu Arif Dia masih tahu. Dia masih tahu. Tanya dia dulu. Tapi dia kat saya tahu je ke. Pasal saya pun tahu kena lagi. Dia boleh tanya pasal Susah juga nak sampai sini tadi, Mahdi. Ya, jalan jam dekat tuan. Tendek tu. Jalan jam. Okay sahabat-sahabat ya. Lagi seminit lagi seminit kita akan Dah 13 view, 12 view. Come on. nanti kita akan kongsikan cerita isu-isu semasa. Hari ni kita bukan saja pasal isu semasa, kita ada tips, kita ada Yang perkongsian perkongsian macam mana nak survive. And then sekarang ni dah kira permulaan COVID 2.0. Jadi how to survive dengan market macam ni kan. Kau tolak stroller belakang. Hari ni ada ramai sebenarnya, tapi mungkin muka yang keluar hanya muka 2 orang ni, insyaAllah. Lagi seminit kita akan kepada isu yang kita nak bincangkan pada malam ini. Macam lah hari ni kan kita bincang happy je. happy kita santai-santai kat Burger King Seksyen 13 ni kan. Macam-macam hal lah kan. Yang hal international, Hal panas, hal sejuk kan? Hal panas, hal sejuk, hal international, hal lokal kan. Yang tersepit tetap driver jugalah kan? Yang kena makan pun driver juga. Hadap je lah Hadap je lah kan. Baik, lagi setengah minit. Kita naikkan view dulu Ya, view kita baru 17-18 orang. Kalau dapat ramai lagi bagus. Dan okey, terima kasih. Alright. Okey, insyaAllah. Okey sahabat-sahabat. Okey, kita akan mula sebentar lagi. Isu ni agak panas, yang ada kesinambungan dengan kisah kita pada pagi tadi. ya. Tapi kita dah tengok ya, walaupun hari ni PKP di bahagian Kelang Baik. tapi kita dah nampak lah jalan-jalan pun dah agak berkurangan kenderaan lah. Ya. Tak tahulah yang ping-ping company 42 company tu macam mana. Baik. Ada masih banyak lagi ke ataupun dah berkurang ke, atau hari ni banyak membangau ke kan. Kita tak tahulah benda tu. Okey, ready sahabat? Ya, ada 25 orang yang live view kali ni. Bagus, 25 26. Alright, it's good. Sebab saya nak berkongsi, ada satu berkongsi macam nak survive lah. Okey, insya-Allah. Ya. Okey, boleh kita mulakan dah. Sahabat-sahabat kita pun tertunggu-tunggu dah. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kepada rakan-rakan yang dikasihi disayangi semua. Okey, sahabat-sahabat Eling FM. Pagi tadi kita buat live dari Mahkamah Tinggi Jalan Duta atas sebab Syarikat Gergasi Hijau di salah satu penyebab kepada tindakan mahkamah oleh seorang pemandu yang diwakili oleh peguam dari
Negeri Sembilan daripada Seremban, Okey. di mana untuk menuntut hak yang sebenarnya. Jadi dan membuktikan juga bahawa pemandu kita ada hak. Jadi di mana kita nak menuntut hak kita, itu yang cuba diketengahkan. Satu bagus pagi tadi. Dan ianya menarik sebab ianya kes yang pertama sekali di Malaysia. Jadi menjadi tumpuan lah. Alhamdulillah ianya telah pun direalisasikan pagi tadi. Dan pada malam ini 9 Oktober 2020 ada kesinambungan lah dengan cerita Senarai Hitam oleh Syarikat Gergasi Hijau ni kepada pemandu-pemandu mereka. Jadi pada malam ini saya berada di Bumi Shah Alam, Seksyen 13 Shah Alam, bersama dengan seorang sahabat di sebelah kiri saya bernama, saya panggil dia Mahathir. Memang namanya Mahathir. Ya, orang paling jahat. Orang paling jahat. Semua orang tahu memang jahat. Baik. Okey, Mahathir. Ya. Terima kasih kepada rakan-rakan kita yang menonton pada hari ini untuk berkongsi. Kita nak berkongsi pada malam ini, bukan ada isu-isu apa, cuma nak berkongsi. Jika perkongsian kita ini boleh mendatangkan manfaat, itu yang kita harap-harapkan. Baik, saudara Mahathir. Okey. Berkenalan dengan penonton kita. Hai semua. Okey, orang jahat, orang paling jahat, siapa yang e-hailing ke, siapa kan dalam Facebook, memang saya akan bagi komen yang agak dalam Facebook nama Mahathir Hilal. Mahathir Hilal memang yang Mahathir ada apa, yang pakai apa? Ya, Tajak, lebih kurang jebat derhaka lah kan. Memang jebat derhaka betul bendanya. Okey, hari ni saya dipanggil kan untuk sembang-sembang lah, ada beberapa kes international, e-hailing international, lepas tu e-hailing tempatan kan. Sekarang ni alhamdulillah hasil gerakan daripada semua pihak, persatuan-persatuan, gabungan ke PPIM dan sebagainya, sedikit sebanyak dia dah menuju naik kepada perundangan lah kita. Mahkamah pagi ni kan, saya terkejut juga kan, isu-isu e-hailing ni menjadi era baru kan. Era sebagaimana kita berada dalam COVID norma baru, jadi seakan-akan norma baru juga kepada dunia e-hailing. Kan? Mungkin daripada zaman cerah dahulu, malap, dan sekarang setelah mula ada kembali sinar. Kembali sinar hak-hak mereka tu. Tak seperti macam saya pada tahun 2019 tahun 2019 saya di-ban oleh. Okey, sebelum tu Mahathir. Ya. Saya mengajak Mahathir sembang sebab setahun yang lalu saya ada berhubungan dengan saudara Mahathir sebab kes beliau dengan Gergasi Hijau ni, beliau di-ban, disenarai hitamkan atas tuduhan mencabul. Satu tuduhan berat yang memalukan lah sebenarnya. Benda yang amat menjadi satu sejarah hitam buat saudara Mahathir. Beliau seorang yang okey, tengok dia cakap lepas saja, tapi dalam hati siapa tahu kan. Apa yang disampaikan kepada saya hari ini kita cuba rungkai. Jadi setahun yang lampau, masih ingat saya bertemu di pejabat Gergasi Hijau kan? Masa tu dokong anak lagi, baby lagi kita fight. Laporan polis pun ada. Laporan polis berapa hari bulan? Laporan polis ni ialah pada 10 hari bulan Julai 2019. 10 Julai 2019. Setahun lebih. Dan tak ada siapa yang. Laporan polis ni dibuat tujuan apa? Okey, laporan polis ni adalah berkenaan dengan saya telah customer Gergasi Hijau tu sendiri, penumpang dia, selepas 9 hari beliau menggunakan perkhidmatan tersebut. Kemudian dia lapor pada Gergasi Hijau ni atas tuduhan mencabul saya. Cubaan mencabul ke? Mencabul. Kan, mencabul. Bayang 3 orang dalam kereta saya. Kan, takkan 3-3 saya cabul. Jadi, tak boleh break. Ini kan, ini membuktikan bahawa Gergasi Hijau ni dia sememangnya apa yang dikata oleh penumpang itu yang betul. Ya. Betul, saya setuju sangat. Baik. Sebabnya laporan polis pun tidak mengebalkan saya ataupun menarik balik laporan ataupun tuduhan pada saya. Baik. Malah tiba-tiba daripada mencabul dia jadi soliciting. Swing dia swing lori kan. So kita tak boleh nak kata apa lah. Ini pun tanpa diberitahu ke macam mana?
bila dah saya pergi ke office tu, Okey. kan, di office tu kita push pun last dia kata, oh Mungkin ini kes. mereka menyedari ada sesuatu yang boleh berlaku ke atas syarikat mereka. Mungkin jugalah kan. Semua tu everything possible. Sebab apa? Kesalahan yang bukan pemandu Grab, pemandu gergasi hijau, kesalahan pemandu 42 e-hailing lain macam Myka ke apa, masing-masing ada kesalahan masing-masing kan. Tetapi yang nampak serius benda ni, kita kena harus perundangan harus memandang serius sebab ni adalah periuk nasib mereka dan maruah mereka kadang-kadang kan, dan juga benda-benda yang mengganggu perkhidmatan yang ada di dalam Malaysia. Baik, kembali kepada perundangan ya sahabat-sahabat. Sebagaimana yang mengikuti live pagi tadi dimaklumkan oleh Peguam Mr. Ng Kian Nam yang mewakili pengadu yang membawa kes membawa menteri ke mahkamah tinggi. Ini adalah susulan daripada senarai hitam oleh syarikat gergasi hijau ni. Mereka menyenarai hitamkan pemandu e-hailing ni dan kemudian tindakan susulan sehingga membawa ke mahkamah tinggi. Yang menariknya, ini hanya seorang yang diwakili oleh Mr. Ng Kian Nam, tetapi ada beribu ya, bukan ratus, beribu yang senasib seperti pemandu e-hailing yang mengambil tindakan ni. Jadi ini betul kata peguam pagi tadi, ianya membuka jalan ke arah mereka-mereka yang disenarai hitamkan secara tidak adil. Termasuklah sahabat kita Cik Mahathir. Jadi kita kongsikan hari ini untuk kita mengajak rakan-rakan kita yang disenarai hitam secara tidak adil tu menghubungi pihak kami. Apatah lagi ketika ini kami berkolaborasi dengan GEM, iaitu Gabungan E-Hailing Malaysia, yang ada juga PEKEH, iaitu Persatuan Kebajikan Industri E-Hailing Malaysia, Pekerja Industri E-Hailing Malaysia. Seperti mana yang anda ikuti tadi, mereka ini akan membantu anda sedaya upaya sehingga ke peringkat tinggi. Kalau membawa menteri ke mahkamah pun gagal, mereka akan cuba untuk berurusan dengan Perdana Menteri. Itu yang dimasukkan oleh peguam tadi. Baik, itu cerita berkenaan dengan undang-undang. Jadi saudara Mahathir pun membayangkan ke arah itu. Ya, betul. Jadi beliau akan ini soal maruah. Betul. Soal maruah ceritanya, soal maruah. Soal bekerja dengan gergasi hijau ni kita banyak pilihan sekarang. Iya. Jadi ini yang kita nak kongsikan juga pada malam ni, sepintas lalu bagaimana saudara Mahathir akan menasihatkan. Beliau sudah disenarai hitamkan oleh gergasi hijau. Jadi beliau ada alternatif lain. Jadi ini yang kita nak kongsikan. Okey. Ayat popular daripada saudara Mahathir kita. Crab. Kenapa crab? Okey, boleh kita ulang kembali. Kenapa crab? Okey, sebelum saya ulas balik kata yang crab. Panjang pula saya cerita kan. Crab yang berbenda lah kan. Okey, tapi apa pun sekarang ni siapa-siapa yang mempunyai disenarai hitamkan, hubungi pihak GEM, pihak Persatuan Kebajikan E-Hailing Malaysia. Baik. Untuk kita sama-sama dengan peguam tersebut membuka kes dan sebagainya, mendapatkan keadilan. Kalau jika macam saya ni tahun 2019 tak ada orang ambil kes ni, insya-Allah kalau dalam tahun ni ada orang nak ambil, itulah satu first step lah untuk mengembalikan maruah-maruah masing-masing lah, kan, akaun-akaun masing-masing. Ini kerana susulan daripada melihat tadi tindakan. Saya tengok saya terpanjat, ada yang sanggup bawa pergi ke next level kan, bahagian perundangan. Saya terkejut dan saya kata tahniahlah, ini satu langkah first step kita. Memang tak dinafikan ya sahabat. Dinyatakan oleh peguam pagi tadi, sebelum ini banyak sudah kes cuba dibawa ke mahkamah tetapi gagal. Hanya kes ini yang pertama kali lepas sampai ke mahkamah tinggi. Ini yang menarik. Jadi ia memang membuka jalan kepada rakan-rakan kita. Jadi sekali lagi saya nasihatkan kepada anda-anda disenarai hitamkan oleh gergasi hijau ni supaya menghubungi pihak GEM, Gabungan E-Hailing Malaysia, melalui nombor yang saya sebutkan sebelum ini. Baik, lebih baik mencuba daripada kita duduk diam saja kan, dan lepas tu kita menyalahkan mana-mana pihak. Baik. Tapi apa pun hari ni saya nak cuba berkongsi pengalaman saya. Baik, kenapa crab?
selepas kena disenarai hitamkan oleh gerasi Apa yang hijau, Mahathir buat? Okey. Memang pada awalnya bulan pertama tu memang kita down lah. Down sebab lah kan? masa tu kita baru tahu application dan semuanya. Masa tu Okey. memang bergantung penuh pada gergasi hijau. Memang bergantung penuh lah pada tuan. Okey. Tapi lepas sebulan tu bila kita tak kayuh, kita tak buat apa dan mengharapkan orang panggil dapat akaun balik ke whatever benda tu, menyebabkan saya buka mata, we have to move on. Kereta tetap kena bayar. Kereta tetap kena bayar. Jadi first step saya buat ialah selepas tu daftar dengan e-hailing lain. Antaranya masa zaman Boleh sebutkan. Mendaftar tu boleh sebutkan, tak ada masalah. Saya mendaftar masa tu dengan apps MyCar. Kan. Lepas tu dengan Dexi, saya cuba dua. Dexi pun ada? Ada Dexi, alhamdulillah. Dexi is very good. Dan cuma kalau in terms of harga tu memanglah competitors benda tu. Kita tak boleh nak nafikan benda tu kan, dengan benefit. So tapi at least kita ada benda tu. And then lepas saya mendaftar MyCar dengan Dexi, bila saya bawa, so minda saya terbuka yang bahawa apa yang kamu buat sekarang ni ialah is on the tip of iceberg. Tips of iceberg. Yang atas tu cerah, yang bawah tu gelap. So siapa yang faham maksud saya tu, alhamdulillah. Kan. So bila continue month after month, kita tengok kita boleh buat lebih daripada apa yang kita rasa pada diri kita. Kereta yang ada tu pun kita boleh guna lebih daripada apa yang kita rasa kita boleh buat. Bukannya kereta yang baru kita beli tu hanya boleh buat e-hailing saja kan. Tambah-tambahan sekarang ni tahun era globalisasi ni. Saya kejap saya kalau nak baca komen saya kena pakai cermin mata. Okey, kita komen dulu dia. Tambah-tambah pula sahabat-sahabat duduk dalam gelap, sebab kalau cerita berkenaan dengan mencabul ni dia kena ada cahaya yang suram-suram sikit. Baru dia ada feel sikit. Okey. Nampaknya Yahya Musin, YC ada. Okey, kes apa ni? Ini kes mencabul. Dituduh mencabul Encik YC. Tom Araya juga ada, Muhammad Fazal pun ada. Siapa ni? Aman Fatihah juga ada, Yusof Zaki, Otai kita, Omar Karim. Ni orang kuat jam juga ni. Rozaidah belum muncul lagi. InsyaAllah mungkin sekejap lagi kot. Rozaidah tu apa ni kan? Driver e-hailing wanita tu. Untuk rakan-rakan kita yang baru ya, kami bersiaran dari Shah Alam stesen 13. Kenapa tak pakai mask? Kami berada di restoran. Tempat restoran dia dibenarkan tak pakai mask. Kemudian kami ramai ni, bukan dua orang aja. Okey, ada ramai pembesar-pembesar syarikat pembesar-besar, persatuan, gabungan pun ada kat sini untuk bersama-sama dengan Saudara Mahathir dan juga sahabat kita tadi, ada seorang tadi, ada isu juga tu. Nanti besok saya akan upkan isunya, agak panas juga, tapi tunggu sabar. Esok kita akan keluarkan sebab dia pun datang dengan pelbagai cerita. Jadi ini membuktikan bahawa dunia e-hailing ni sekarang ini bergolak. Bergolak dengan sikap, bergolak dengan karenah IHO, bergolak dengan karenah pemandu. Pemandu ni biasalah. Pelanggan. Undang-undang macam-macam lah sekarang ni. Mahathir, 40 syarikat. Kenapa crap? Baik. Saya nak tanya sekarang ni terus terang lah kan. Terus terang lah kan. Okey. Ping memang kurang. Dan kamu pun macam seperti diinjak-injak. Diinjak tu kan. Ini tak boleh, itu tak boleh, suruh buat perundangan. Ini, suruh buat tu. Jadi masalah benda tu. Dan saya soalan saya tadi, crap ada 40 syarikat. Kenapa harus crap? Itu yang saya tanya. Kenapa? Kenapa kita perlu bergantung pada satu syarikat saja? Sedangkan kita ada 42. Ada MyGo. MyGo ada lagi ke? MyGo ada. Dia buat training. Mango, Mango ada, Wigo, ada MyCar, Jomride, Zep-On, EasyCab, lagi ada Big Blue pun ada. Yang paling menarik sekali ialah yang terbaru ni, yang paling menarik saya dapat ada dua syarikat. Yang pertama pastinya lah Tune Travel. Memang meletup-meletap, dalam proses membina ubi. Kemudian yang dikenali sebagai Gojo. Ini juga satu syarikat yang menjadi perhatian ketika ini. Di samping itu Daxi lah, kalau ikut kategori. Safe tak terkecuali. Safe ke Safer? Ejaan dia Safer.
Safa. Okey, Safiq. Kemudian kita boleh juga sebutkan syarikat lain seperti apa? Siput. Siput ada. Mula ada. Mula dah ada. Mula dah tak ada lah. Dah tak ada dah. Mula dah tak ada. Dia tamat. Mula dah berakhir. Dah berakhir. Okey, sambung kembali. Okey. Jadi kenapa kita bergantung harap? Let's say ini keadaan keadaan nyata yang kamu pemandu e-hailing terima Okey. Let's say kata satu hari tu sistem e-hailing kamu tu down. Takkan kamu nak membangau duduk. Kalau kamu ada 2-3 apps, at least kamu boleh buka satu lagi. Okey, jangan hanya kepada gergasi hijau. Berharap. Sebab gergasi hijau ni dia bila-bila masa dia akan senari hitamkan anda. Ya. Hanya dengan mendengar komen atau maklum balas daripada pengguna. Betul. Jadi Tiba-tiba bahaya. Tiba-tiba telefon customer awak telefon barang tertinggal. Dah kena gantung 2 jam 3 jam. Barang tertinggal pun kena gantung. Kena gantung. Okey. Jadi takkan kamu sementara nak tu barang di pick up ke urusan benda tu, takkan kamu nak membangau balik. Boleh bagi nasihat sikit tak kat Omar Karim kita? Mana Omar Karim? Saya pun dah 2 tahun di band. Alhamdulillah sekarang Scrap buka balik Dia dah buka balik. Alhamdulillah. Setelah bertahun merayu-rayu. Alhamdulillah yang dah dapat akaun balik tu dah dapat balik. Boleh continue tapi kalau nak continue lah kan, sebab sekarang ni era agak Okey, Bro Yin kata typing okey je. Okey, terima kasih Bro Yin. Maaf masuk lambat. Okey, yang lain-lain tu assalamualaikum. Nak layan segelintir sentimental penumpang ni, ada yang okey, ada yang tak okey. Ini Mr. YC kita. YC kita lah. Otai taxi yang baru saja live dengan e-hailing FM baru-baru ni. Terima kasih brother YC. Anda memang hebat. Dah 40 lebih kurang 40 view sekarang ni Panggil lagi. Sebab ni saya nak cuba membuka minda anda untuk tidak bergantung harap pada satu application saja. Kalau kamu biasa ambil orang, dah zaman era Covid ni orang tak berapa nak naik, dah tiba masanya kamu beralih arah kepada menghantar barang pula. Okey, menghantar barang. Apa yang dipanggil sebagai P-hailing. Kenapa P-hailing agak susah sikit lah nak sebut P-hailing ni. Saya pun tanya-tanya juga di mana wujud P-hailing ni, tapi tak mengapalah. Itu hal nombor 2 nanti kita tanyakan dengan gabungan e-hailing Malaysia. Mungkin mereka lebih arif tentang kenapa wujud P-hailing ni. Sedangkan kami beranggapan e-delivery lebih sesuai. Jadi macam inilah nasihat saya untuk sama ada buat P-hailing ke e-hailing, jangan berharap pada satu apps yang awak sembah seolah-olah macam Tuhan. Berharap sangat pada mereka, berharap sangat diorang memberi rezeki. Kalau kamu P-hailing yang bawa warna pink ke, warna hijau ke, warna oranye ke, warna apa sekalipun lah kan, jangan bergantung harap pada satu je. Sebab apa? Bila satu apps tu down kan, bankrupt ke, terlungkup ke, apa ke, kurang-kurangnya cuma dalam dia berkenaan dengan berhijrah daripada gazi hijau, dah cuba aplikasi yang lain. Cuma untuk setakat ni keadaan yang tidak kena pada kami adalah app yang kuning tu agak bermasalah ketika ini. Jadi kita harap sangatlah kepada pentadbiran app kuning ni supaya bingkas bangun. Betul. Dah pemandu-pemandu yang mengharapkan dengan mereka agak bukan kecewa sangat, bukan kecewa sikit kecewa sangat-sangat sebenarnya. Ni semua orang maklum. Minta tolong. Minta tolong. Dan kepada yang lain-lain, macam kata Sahabat Mahdi, banyak lagi app lain. Boleh sebutkan kembali yang rakan kita yang baru tu. Kita ada Mango, Siput, Gojo, Tune Travel, Daxi, Safer. Lebih Makcik Travel. Makcik Travel dengan Pink Lady. Memang khas kan. Jadi dekat sini Sahabat Mahdi mencadangkan selain daripada gergasi hijau, anda kena ada backup. Ada backup. Tak kiralah jenama apa, tapi untuk kategori yang 4 tertinggi ni bolehlah saya sebutkan sebagai di belakang gergasi hijau ni, yang kuning tu saya tak boleh nak untuk ketika ini nak mengetahui di mana kedudukan mereka yang sebenarnya. Tapi bolehlah mencuba Gojo, mencuba Tune Travel, Daxi. Ni antara yang boleh. Termasuk EasyCab. EasyCab dia sentiasa di keadaan dia macam tu, menarik. Pagi tadi saya cuba app EasyCab. Best juga betul. Jadi cerita dekat sini, anda perlu
mendaftar dengan syarikat lain, betul Ya, anda ini perlu yang ada cuba lebih di- daripada satu. Sebab kalau tiba-tiba satu down, awak ada backup. Baik. Apps kuning yang mana? Dia apps kuning tempatan yang mana-mana lah. Apps kuning yang mana? Yang mana-mana lah. Tu siapa Muhammad Azhar kata gergasi hijau tu apa? Gergasi hijau tu Shrek ke? Tak. Adudu. Ha. Tak ada adu. Baik sahabat-sahabat, hari ini kita bersiaran dari session 13, session 13 Shah Alam. Yang baru ya, ini sahabat kita Encik Mahathir, yang di dalam Facebooknya selalu menggunakan gambar hulu balang, Laksamana Hang Tuah, Mahathir Hilal. Jadi hari ni cerita kita Yang kenapa putih. nak kenapa crab, tidak jenama lain. Tapi dalam pada itu beliau adalah seorang yang disenari hitamkan oleh gergasi hijau atas tuduhan mencabul. Ini sungguh berat dan beliau sendiri membuat report polis. Jadi bila tuduhan ini diutarakan tanpa beliau dipanggil, terus menyatakan tuduhan je kenapa mencabul, nampak sangat gergasi hijau ni memang dia tak akan mendengar daripada pemandu. Keutamaan dia kepada penumpang ini yang tidak adil sebenarnya, dan hari ini terbukti syarikat ni dah pun dibawa ke mahkamah lah, dibawa ke untuk mahkamah sebutan tinggi. kes. Jadi sorotan dia menarik selepas ini. Menarik. Dan apa yang seperti saya nasihatkan tadi ya. Okey. Sama kalau awak ada motor pun, Okey, ini beralih kepada penghantar barang. Penghantar barang pula. Jangan Okey. harap daripada awak menunggu order. Boleh sebutkan tak nama syarikat-syarikat? Okey, antara syarikat-syarikat yang ada yang buat penghantaran saya tahu sekarang ni. nombor 1 Foodpanda. Foodpanda nombor 1. Dia punya tu memang ramai dia punya rider. Lepas tu GrabFood pun boleh. Pun boleh juga warna boleh, hijau tu. Lepas tu Lala Move. Lala Move yang sedang meningkat naik kan. Billboard dia besar. Oi. Super app pun on the way coming. Baik, On the way yang selebihnya adalah bungkusi lapaka and then Halo pun ada. Dan yang baru ni apa di iklan iklan tu hari-hari ya Safir hari-hari ke? Ya, hari-hari lah. Hari-hari. Okey. Goit tak ada. Goit tak ada. Okey. Jadi berharap yalah, kalau dulu mengharap pada Goit tiba-tiba tak ada, dah kita tak tahu nak buat apa. Ataupun sementara menunggu mana yang dapat dulu, boleh sapu-sapu lah. Kan kita kena main macam tu lah sekarang ni. Nampaknya orang kuat daksi Cik Ja pun ada tu. Cik Ja ada. Oh lama. Cik Ja Hai Roza lama. Cik Ja, Cik Ja ni cikgu ya, cikgu. Okey, Azrin Suraya Ramli tu Bro Yin. Kawan-kawan kita kat Taiping banyak kerja kena pick up jauh. Ini satu lumrah biasa dah pick up jauh ni biasa. Cuma itulah yang kita cuba tambang tu. Isu tambang tu. Tambang lantai. Maknanya isu tambang lantai. tidak syarikat mesti paling minima ada tambang dia. Jadi tak adalah sampai ke tahap bermula RM1 memang RM1 tambang. Ini amat mendukacitakan lah. Betul. Okey, kepada yang baru ya, kita cerita ni siapa yang disenarai hitamkan oleh gergasi hijau. Tahu kan gergasi hijau? Yang disenaraikan secara tidak adil dan anda merasakan memang tidak adil. Okey, anda boleh berhubung dengan Hailing FM ataupun terus ke gabungan Hailing Malaysia ataupun PKEH, PKEH. Anda terus kepada mereka dan mereka akan usahakan sebagaimana yang berlaku seperti pagi tadi. Kita akan terus berusaha segigih mungkin. Ini yang dipesankan oleh pengerusi PKEH dan juga moderator gabungan Hailing Malaysia. Okey, ada orang stalking saya. Terus. Siapa tu? Ni Muhammad Fazrul. Halo Panglima Mahathir. Maknanya dia dah tengok Facebook saya, stalking saya kan. Alhamdulillah. Okey. Boleh lah request for friend lah. Okey. Kan bendanya. Saya ni Pak Mat, okey. Kemudian sahabat-sahabat kita yang baru ya. Sampaikan. Minta tolong bagi tahu siapa yang disenarai hitamkan secara tidak adil ataupun anda merasakan tak adil, tahu-tahu je disenarai hitamkan, tiba-tiba je di blacklist, anda boleh menghubungi Hailing FM ataupun terus kepada gabungan Hailing Malaysia. PKEH seperti Wan Nuridwan tadi, mereka akan berusaha untuk
untuk mengembalikan hak anda. Menguruskan kes-kes anda sebab ni kita ada hak. Kita ada hak. Jadi ini yang cuba dikelolakan oleh mereka. Baik, Abang Mahathir kita salah seorang yang dibankan secara tidak adil. Malahan lebih tidak adil lagi rasanya beliaulah satu-satunya yang disenarai hitamkan kerana tuduhan mencabul. Alamak, cukup maruah. Tapi kalau benda tu adalah sesuatu yang benar, mustahil sahabat kita nak buat laporan polis untuk laporan backup kan. Backup sendiri yang membuat laporan polis. Segera Gergasi Hijau tak buat laporan polis. Mereka hanya mendakwa dan kemudian menyenari hitam. Tapi saudara Mahathir kita siap dengan laporan polis. Beliau berani berdepan. Dan saya dapat maklumat kan, masa saya buat laporan polis tu tiada laporan dibuat ke atas saya. Sama habis itu orang yang kena cabul tu, tak tahulah yang mana satu. Jadi kita haraplah Syarikat Hijau mungkin yang menonton atau Alpa-Alpa ke, kita sedar mereka adalah memang gergasi. Tapi gergasi pun tak mungkin tak boleh tumbang kalau terus bersikap sebegini. Kan? Betul. Okey. Kalau ikut saya kan, cara terbaik sekarang ni disebabkan dengan masalah rider pun tak ada, apa tak ada, whatever kesalahan tu, baik kan, dimaafkan je, kita buat buku baru lah. Senang cerita. Kes pun tak perlu pergi ke mahkamah. Everyone is happy. Benda ni. Baik, Mahathir. Itu Mahathir dah bagi nasihat. Beliau dah tampil hari ini menyatakan bahawa beliau dituduh mencabut oleh Gergasi Hijau. Kemudian beliau juga berkongsi cerita kenapa harus crab. Anda juga ada 40 lebih syarikat. 40 lebih syarikat e-hailing di Malaysia ini. Anda boleh pilih yang mana-mana. Tapi tolong jangan hanya bergantung kepada satu aplikasi Grab. Iya. Anda kena cari alternatif lain untuk persediaan. Sebab dah terbukti Gergasi Hijau ni mereka tidak ambil kisah kesengsaraan akibat daripada tindakan mereka yang hanya mendengar sebelah pihak. Ini satu yang perlu dikongsikan dan anda perlu tahu. Okey. Sebelum kita akhir, mungkin saudara Mahathir dia ada kerja amal, mungkin boleh umumkan. Di kawasan beliau. Sebelum saya akhiri ni PKPB satu PKPB tu sebab last kali kita tu. Betul. EHO awak tu sayang awak, bagi baju, bagi botol. Kan? Botol apa tu? Botol air. Botol. Lagi apa? Bagi duit sebab menunggulah apa benda kan. Ada. Okey. Menunggu tak dapat job pun ada dapat. Menunggu tak ada job. Lama-lama dia bagilah kan. Sumbangan BT. Tapi betul tu semua. Awak pun sayang dia pun sayang awak. Tapi ingat, tidak bermakna dia boleh memijak-mijak rider. Baik. Kalau dia nak terus memijak-mijak boleh. Tapi insya-Allah kalau tak tahun lepas, tahun ni, tak tahun ni, tahun depan, pasti akan jadi isu besar dihadapkan ke muka pengadilan. Benda tu. Dan saya nak buat satu pengumuman pengumuman berhubung dengan masalah PKPB yang di Kelang kawasan beliau lah. Bukan kawasan saya sangat, tapi kita membantulah di sini Memang akan terjejas kepada driver atau rider atau orang-orang di sekeliling tu. Tetapi dengar saya ada makluman. Salam Sejahtera, Pusat Khidmat Rakyat Dun Batu 3 sedia memaklumkan akan Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB yang telah dijalankan bermula hari ini 9 Oktober 2020. Justru beberapa kawasan di Dun Batu 3 yang terlibat dengan perintah kawalan ni, oleh yang demikian pihak khidmat masyarakat, pihak khidmat rakyat Dun Batu 3 ni sedia membantu, dan sila isi borang untuk kita justify anda untuk kita bantulah. Dan maklumat ni saya terima daripada wakil YB Roziah lah. Dia menghantarkan maklumat ni. Bukan yang Facebook Roziah tu bukan Facebook. Ini YB tau. Ini YB punya YB bukan Roziah. FB. Bukan YB Roziah YB Roziah siapa itu Rozaida, sorry. Rozaida tu pemandu. Ini YB. Ini YB buat siapa yang tak kenal YB Roziah, dia adalah Dun Batu 3. Okey. Boleh datang ambil bantuan. Boleh isi borang.
Okey, ada tak nampak tak YB Tak apa, tu? tak apa. Tak ada, Nanti tak dia nampak. akan hubungi, okey? Nanti dia akan hubungi pejabat DUN untuk terima bantuan Untuk lah. ambil bantuan. Untuk bantuan ataupun kita akan hantar, kita akan uruskan benda tu lah. InsyaAllah. InsyaAllah. Ada bantuan kepada rider-rider ataupun driver-driver yang terkena PKPB ni. Ya. Alhamdulillah benda tu. Tapi ingat, jangan berharap pada satu apps. Ya. Kalau awak buat e-hailing saja, sudah masa untuk awak buat penghantaran pula. Baik. Cuba. Cuba. Kalau ada e-hailing, perbanyakkan apps, sekurang-kurangnya awak ada backup. Kalau penghantaran pula pun ada backup. Baik. Itu adalah yang terbaik. Dan ingat, apa yang awak nampak sekarang ni adalah on the tips of the iceberg. Okey. Yang bawah ni awak tak explore lagi. Okey. Dan satu lagi saya nak bagi tahu. Siapa yang kiranya nak berubah arah daripada e-hailing, buat e-hailing ke P-hailing, boleh mendaftar dengan HRDF. Ni nama saya telah menamatkan kursus Cook and Sell. Bawah program HRDF. Kalau awak pergi, awak akan dapat allowance kehadiran RM25 sehari. Okey, baik. Kan, training percuma. Okey. Kemudian mungkin ada peluang-peluang lain selepas ini, sama ada geran ke ada dan sebagainya. Itu adalah tindakan baik untuk awak explore sumber pendapatan baru. Okey. Baik, itu dia sahabat perkongsian daripada Cik Mahathir Hilal. Kalau FB-nya di mana kesimpulannya adalah kepada rakan-rakan kita yang disenarai hitamkan oleh gergasi hijau secara tidak adil ataupun merasakan tidak adil, merasa teraniaya, berhubung dengan kami, berhubung dengan Gabungan E-Hailing Malaysia ataupun PEKEH, Pertubuhan Persatuan Kebajikan Pekerja Industri Malaysia, kami akan aturkan untuk anda supaya benda ni boleh diketengahkan. Kembalikan hak anda. Yang paling penting, siapa yang terkena macam sahabat kita ni, Cik Mahathir, dituduh mencabul lagi dengan maruah beliau, dengan pendapatan tiba-tiba tak ada. Masa itu terpaksa barulah nak mendaftar HO yang lain. Jadi ini pengajaran supaya anda tidak hanya kepada satu jenama saja. Jangan mengharap ataupun meletakkan harapan terlalu tinggi kepada Grab, gergasi hijau, sebab mereka ni adalah takkan mengambil kira. Kalau dia nak ban, dia nak senarai hitamkan bila-bila masa. Jadi anda perlu menyediakan payung sebelum hujan. It is your company and it is not your company. Yang baik itu datangnya daripada Allah, yang sebaliknya daripada kelemahan kami. Ya, betul. Okey, dekat sini ada sahabat kita Sarul, Faizal, Jos Rizal dan baru balik tadi Tuan M. Kita sebut Tuan M sebab dia ada isu besar nanti yang akan kami ketengahkan mungkin besok lusa dalam dunia e-hailing. Bakal bergegar lagi satu syarikat e-hailing. Kita tengok ya. Saya rasa next time kita harus jemput Tony Fernandez. Kita nak tahu kan sejauh mana kan serius ke tak kan. InsyaAllah kita akan cuba. Dan saya rasa semua orang tertunggu-tunggu. Baik. Kita akan cuba apakah benar, apakah yang bakal berlaku dalam dunia e-hailing. Jadi sama-sama kita berkongsi dalam ruangan ini. Jika ada salah silap, mohon maaf banyak-banyak. Di kesempatan ini kami mohon maaf sekali lagi kalau ada salah silap. Yang baik itu datangnya daripada Allah, yang sebaliknya daripada kelemahan kami di sini. Sampai jumpa lagi insya-Allah. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Selamat malam.